Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan lagi pengalaman daripada Mat P. Jeng jeng jeng. Ya, kisah pada malam ini adalah mengenai memori asrama sekolah Lembaga Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan ke hadapan yang dihormati dan dikasihi sahabat-sahabat daripada The Haunting Cruise dan PN. Diharapkan semuanya baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Berdirinya saya di sini, bla 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 bla. Tak adalah. Aku sebenarnya tengah boring ni. Nak cuci kereta, motor, air pula tak ada. Jadi apa je yang harus aku lakukan? Lalu aku mengambil keputusan nekat untuk berceloteh di sini. Buat apa tu guys? Makan ke guys? Tidur ke guys? Pisang guys, katanya lah. Jadi pada kali ini aku nak cerita pasal kenangan aku masa sekolah berasrama dulu, kira-kira 15 tahun yang lalu. Cerita ni tak adalah seram pun, cuma sekadar aku nak share kenangan aku kat sana. Lepas dia UPSR, alhamdulillah aku dapat result yang agak baik dan melayakkan aku ke sebuah sekolah menengah berasrama yang terletak di negeri Kelantan. Makan budu dengan nasi panas ulam petai sedap boh. Nyangkut molek, katanya. Untuk pengetahuan semua, pelajar sekolah aku tu semua pelajar lelaki, tiada pelajar perempuan. Jadi masuklah aku ke sekolah tu walaupun dengan berat hati, terpaksa berpisah dengan bonda yang tercinta. Maklumlah, anak mak. Minggu pertama aku dan rakan-rakan yang lain join minggu orientasi yang dijalankan oleh senior-senior Form 5. Perit jugalah masa tu, jadual padat. Tapi alhamdulillah tak ada isu buli ke apa ke masa tu. Cuma aku je lah homesick, teringat kat mak aku. Lalu aku selalu nangis di bucu katil. Tak cukup bucu katil, bucu meja, dewan makan, bucu surau aku nangis mengenangkan nasib berjauhan dengan mak aku. Namun ku gagahi untuk menempuh segala cubaan ini. Aku pasrah, ya Allah. Aku tak mau menghampakan hajat, impian dan cita-cita mak aku untuk tengok aku berjaya. Lagipun aku anak sulung lelaki pula tu. Macam biasalah, mana-mana sekolah berasrama pun akan adalah cerita-cerita seram daripada senior dengan niat nak menakut-nakutkan junior. Hantu tanpa kepala lah. Yang asalnya kepala seorang pelajar terkena kipas siling, lalu terputus kepala tu menjadi hantu. Ada hantu dalam almari lah. Dulu-dulu ada pelajar menyorok, lepas tu terkunci dari dalam almari. Lepas tu semua pelajar balik bercuti ke kampung. Tinggal dia dalam almari tu sampai meninggal. Jadilah hantu. Tak ketinggalan hantu bilik air ketika mandi sorang-sorang di kala tengah malam sambil nyanyi lagu Cindai. Lepas tu kedengaran ada yang sambung dari luar. Bila pelajar tu dongak ke atas, ada lembaga berleher panjang mengintai dia mandi. Serius, masa tu aku tak rasa takut apa pun. Sebab apa yang aku duk takut masa tu, aku berjauhan dengan mak aku. Aku rindu, kangen banget sama ibuku. Aduh hai. Ada kala ketika aku memberontak, aku tak join program orientasi. Aku tinggal dalam bilik sorang-sorang, malam-malam dalam gelap. Cakap sorang-sorang, "Mak nak balik, mak nak balik." Gelak sorang-sorang bila teringat balik kenangan aku dulu-dulu. Manja teruk aku ni. Tapi masa tu tak ada pula aku kena kacau ke apa ke. Sebab aku masa tu selalu sorang-sorang layan perasaan. Tapi lama-kelamaan, aku dah mula dapat biasakan diri dengan kehidupan berasrama, berjauhan dengan keluarga, sampai ke satu malam. Masa tu, aku form 2 kalau tak silap.
Jeng jeng jeng. Masa tu tengah malam. Semua dah tidur. Aku tak pasti jam berapa masa tu. Tiba-tiba aku tersedar. Suasana sunyi je. Aku tengok member semua tidur nyenyak. Tapi lepas tu aku dengar macam ada suara orang menangis. Dalam hati aku, siapa pula yang nangis tu? Katil aku 2 tingkat, double decker, dan aku duduk bahagian atas. Aku jenguk ke katil bawah. Oh pucut mak kau, tak kojut Den. Sebelah bantal member aku, kat bawah tu, ada perempuan berambut panjang duduk ke lantai, duduk menangis. Tak pandai aku nak buat bunyi macam tu lah kot. Aku pandang member katil sebelah bahagian bawah. Selamba dia tidur, takkan tak dengar? Pekak ke? Tapi masa tu aku tak panik. Aku tarik nafas, hembus. Tak lama kemudian aku tertidur. Pagi esok aku cerita dekat member aku yang dekat katil tu. Dia orang sebenarnya tengok juga benda tu, tapi pura-pura tidur. Tuan katil yang benda tu tumpang duduk tu lagilah teruk kena. Kaku dia tak bergerak bernafas pun, tak terlepas. Kejadian kedua yang jadi viral kat sekolah tu, masa tu ada satu student ni, dia terpandang lembaga hitam sedang berlega-lega di luar bilik dia. Maklumlah, bila malam panas terpaksa buka tingkap. Bila angin masuk sikit, banyak kali budak tu kena sampai demam-demam, dan last dia bertukar ke sekolah lain. Hinggalah ke tahun berikutnya, kisah lembaga hitam tu tular di sekolah tu. Ada yang sedar-sedar bila bangun tidur, dia dibogelkan. Aduh mak ai. Ada yang tak sempat lembaga tu buka seluar budak tu sedarlah. Lembaga hitam tu terus hilang dari pandangan, entah ke mana. Macam-macam lah cerita meniti dari mulut ke mulut. Memang sahih cerita tu, tapi nasib baik aku tak kena. Aku sebelum tidur ikat kemas-kemas tali seluar trek aku. Bungkus elok-elok, kemas-kemas badan aku dengan selimut, bimbang dicabur lembaga hitam. Aduh, mujur tak pernah kena. Mungkin lembaga tu tak berselera kot kat aku. Mungkin dia nak yang muka jambu je. Alhamdulillah, banyak kali jugalah ustaz dan ahli perubatan Islam dijemput untuk tengok-tengok keadaan asrama dan pagar kawasan asrama. Tak ketinggalan, solat hajat dan bacaan Yasin dilakukan setiap malam di bilik masing-masing. Wajib, kata si Mat P ni. Cerita punya cerita, sampailah part aku. Ada satu malam tu, aku tak boleh tidur tau. Pejam celik, tak boleh tidur juga. Sebelum tu, duk menyembang dengan member katil sebelah. Last-last, dia tertidur. Tinggal aku sorang-sorang. Semua dah tidur. Suasana sunyi dan sepi sekali. Masa tu, dah melebihi jam 1 pagi. Dah lah panas malam tu. Aduh. Suddenly, aku dengar pintu bilik terbuka. Panjang bunyi dia. Dalam hati aku, sudah. Benda pula ni. Dalam bilik aku tu ada 8 katil, 2 tingkat. Jadi semua penghuni dalam tu ada 16 orang lah. Masa tu memang gelap lah. Ditambah pula masa tu aku tak pakai spek mata. Aku nampak satu lembaga hitam masuk ke dalam bilik tu. Apa yang aku nampak masa tu cuma satu lembaga hitam. Tak nampak jelas. Sebab aku kan rabun. Aku nak ambil spek aku, takut lembaga tu perasan yang aku bergerak. Aku diamkan diri je, tak bergerak. Lembaga tu pergi dari katil ke katil. Diam beberapa minit dari satu katil ke katil yang lain. Katil aku dekat ujung rapat dengan dinding. Makin lama makin dekat. Maka sampailah ke katil aku. Aku kan duduk katil tingkat atas. Jadi kepala dia ngam-ngam depan muka aku. Aduh, hai, sudah. Bala betul.
Lembaga hitam tu diam aja. Masa tu kami berhadap muka, tapi aku tak belah nampak jelas lah muka dia, sebab mata aku rabun teruk. Yang aku nampak cuma hitam gelap. Aku mula berpeluh. Dup 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 dup. Jantung aku kencang berdegup. Lama pula dia duduk dekat katil aku. Dalam hati aku berkata, aku pusing ke dinding. Aku diam. Lama jugalah. Aku pun tengok ke belakang. Aduh, ada lagi benda ni. Cilaka betul. Aku mula rasa nak marah. Kenapa lembaga tu tak pergi-pergi lagi? Aku pusing menghadap lembaga tu. Aku pegang kepala dia. Aku gosok-gosok kepala dia. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Lembaga tu diam aja. Aku tekan kepala lembaga hitam tu. Akhirnya lembaga hitam tu bersuara. Tidur-tidurlah. Pukul berapa tak tidur lagi? Oops. Macam aku kenal suara ni. Alamak, ketua warden. Aku gelak sorang-sorang. Dia keluar sambil beletih. Aku laungkan, saya minta maaf, Ustaz. Sekian.